Ya, Tun Julia. Sebelum itu kita ke perkembangan tragedi bot karam. Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang mangsa yang hilang selepas bot dinaiki karam di perairan Pulau Satang semalam diteruskan hari ini. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Sarawak, Laksamana Pertama Maritim Zain Azman Mat Yunus berkata, operasi pencarian hari kedua diperluaskan ke 164.57 batu nautika persegi dari Pulau Satang. Bercakap pada sidang media OP SAR di jeti tebingan Telaga Air, Laksamana Pertama Maritim Zain Azman mendedahkan mangsa yang masih belum ditemui itu merupakan pembantu tekong yang dikenali sebagai Awang Omar Awang Hamsawi berusia 59 tahun. Kita akan atur gerakkan semua aset yang ada di kawasan sekitar Kuching untuk mengesan mangsa, dan saya yakin mangsa ini adalah pembantu tekong, seorang yang berpengalaman yang biasa ke laut. Beliau turut mendedahkan mangsa pertama yang ditemui berkenaan merupakan tekong bot itu kira-kira pukul 12.30 malam tadi oleh bot nelayan yang berada di kawasan berhampiran. 8 lagi pemancing berumur 30 hingga 55 tahun turut ditemukan selamat dalam keadaan masih menggunakan jaket keselamatan dan dibawa ke jeti tebingan Telaga Air kira-kira pukul 5 pagi tadi. Operasi pencarian hari kedua hari ini melibatkan seramai 60 anggota daripada agensi penguatkuasa terlibat. Baik, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEK berhasrat untuk membuka lebih banyak destinasi pelancongan dalam masa terdekat susulan kejayaan pembukaan Gelembung Pelancongan di Langkawi pada 16 September lepas. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, Langkawi kini menjadi contoh terbaik dalam langkah pembukaan lebih banyak sektor pelancongan di seluruh negara, khususnya yang melibatkan pelancongan domestik. Jelas Datuk Seri Nancy, setakat kini pusat destinasi itu mencatat lebih 38,000 orang pelancong dan berjaya mengutip pendapatan 15 juta ringgit dalam tempoh 2 minggu sejak ia dibuka kepada pelancong domestik. Justru kementeriannya berharap Majlis Keselamatan Negara MKN akan membenarkan pergerakan rentas negeri dalam masa terdekat bagi membuka ruang kepada sektor pelancongan di negeri lain seperti di Sarawak. Dedah beliau, pihaknya bersama kerajaan negeri telah merancang pelbagai program serta pakej pelancongan menarik. Ia dijangka dilaksana sebelum penghujung tahun ini bagi merancangkan semula industri pelancongan Sarawak. Beliau memberitahu pemberita pada sidang media selepas pelancaran pembukaan kampung budaya kepada orang awam dan projek penambahbaikan kampung budaya di Santubong. Kampung Budaya Sarawak menerima geran khas berjumlah 5 juta ringgit sebahagian daripada peruntukan Kerajaan Persekutuan bagi menaik taraf kampung budaya di Sarawak, Melaka, Terengganu dan Negeri Sembilan. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyeru syarikat dan pemaju projek sekolah daif agar mempercepatkan pembinaan sekolah daif di negeri ini. Timbalan Menteri Pendidikan 2 Datuk Muhammad Alamin berkata, walaupun terdapat kelewatan projek pembinaan ekoran pandemik COVID-19, namun ia bukan alasan untuk tidak menyegerakan pembinaan sesuatu projek mengikut tempoh masa ditetapkan, iaitu sekurang-kurangnya siap dalam 22 bulan. Kita ingin menyelesaikan lebih banyak masalah rakyat, terutamanya berkaitan dengan sekolah-sekolah daif. We want to solve the problem. That is why I've told all the contractors to complete the project on time. Okay? Ini adalah sasaran kita dan juga sasaran Kerajaan Negeri Sarawak. Jelasnya permintaan untuk naik taraf sekolah daif kategori 6 dan 7 di seluruh negara sentiasa ada dan ia akan diadakan secara berperingkat. Justru setiap pemaju perlu menyiapkan projek berkenaan mengikut jadual yang ditetapkan. Ujarnya lagi, setakat tahun 2019 sehingga tahun ini sebanyak 186 projek sekolah daif diluluskan di Sarawak dengan peruntukan berjumlah 1.579 bilion ringgit. Tahun ini katanya KPM mendapat kelulusan sebanyak 59 projek dengan kos berjumlah 402.71 juta ringgit dan semua projek itu masih pada peringkat prabina. Beliau menyatakan demikian pada sidang media selepas melakukan lawatan kerja di Sekolah Kebangsaan Pendam Kota Semarahan. Mengulas mengenai penambahbaikan sistem pendidikan di Sarawak, Datuk Muhammad berkata liputan jaringan internet akan dipertingkat selain tenaga pengajar juga diberi fokus untuk mengendalikan pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian. Terdahulu beliau turut mengadakan lawatan ke Sekolah Kebangsaan
Perusahaan Pangkalan Kuap dan SK Sampir bagi memantau projek naik taraf sekolah daif di sekolah-sekolah terbabit. Kerja-kerja persiapan dan pembersihan Hospital Medan Sibu diatur gerak hari ini diketuai oleh Timbalan Komandan Regimen 510 Askar Wataniah iaitu Lieutenant Colonel Ahmad Halim Muhammad Rosli selaku Ketua Tim Persiapan Hospital serta 10 orang anggota dari Regimen 510 Askar Wataniah. Menurut kenyataan media oleh Brigade ke-9 Infanteri Malaysia, hospital tersebut dijangka siap pada 7 Oktober ini dan mampu menempatkan 100 katil serta pesakit pada satu-satu masa. Jelas kenyataan media itu lagi, pembinaan hospital ini terbahagi kepada 4 fasa iaitu fasa pertama penubuhan holding bay area di parkir zon 5 yang akan diselia sepenuhnya oleh kaki tangan Hospital Sibu. Fasa kedua pula ialah menyusun atur kedudukan kemah dan penempatan 100 buah katil yang dikoordinasikan oleh pihak Hospital Sibu. Sementara itu, fasa ketiga ialah pembukaannya yang dijangka akan beroperasi secara rasmi pada 15 Oktober ini dan diatur gerak sepenuhnya oleh staf perubatan dari 1 Batalion Ubat. Bagi fasa keempat ialah penarikan hospital terbabit yang akan dilaksanakan setelah kes COVID-19 semakin berkurangan dan sehingga Hospital Sibu mampu untuk mengendalikan pesakit seperti sedia kala. Kenyataan media berkenaan juga menyatakan persiapan ini bersesuaian dengan Perintah Ulung Panglima Tentera Darat ke-28 dalam tonggak kelima iaitu peningkatan hubungan tentera darat dengan awam. ATM dalam pada itu akan terus komited dan bekerjasama dengan pelbagai agensi lain bagi memastikan kesihatan dan kesejahteraan rakyat sentiasa dilindungi, seterusnya membantu negara dalam memerangi penularan wabak COVID-19. Setiap tanah lapang kawasan kediaman terutamanya di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Senadin Miri akan dibina taman rekreasi mini bagi menggalakkan masyarakat membudaya serta mengamalkan gaya hidup sehat selain merapatkan hubungan sesama komuniti kejiranan. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin memberitahu projek bagi pembinaan taman rekreasi akan dilakukan secara berterusan di kawasan kediaman penduduk. Jelasnya, cadangan juga dibuat oleh pihaknya agar pihak pemaju perumahan memasukkan sekali pembinaan taman rekreasi dalam kontrak pembinaan mereka pada masa akan datang. Katanya lagi, tanah lapang ini perlu dibersihkan daripada ditumbuhi dengan semak dan beluka selain menghindari tempat tersebut menjadi lokasi persembunyian pencuri. Beliau berkata demikian dalam sidang media berkaitan projek transformasi luar bandar RTP bagi pembinaan taman rekreasi di kawasan Dun Senadin di Miri. Datuk Lee yang juga Adun Senadin turut memberitahu sebuah lagi projek RTP iaitu pembinaan taman rekreasi di kawasan kediaman Vista Perdana Senadin akan dilengkapi dengan sebuah gelanggang bola keranjang serta trek larian. Sementara itu, untuk semua projek berkenaan di Dun Senadin yang melibatkan keseluruhan peruntukan bagi 9 projek baru tahun ini dan 4 projek lagi ditambah baik iaitu kesinambungan dari tahun lepas yang berjumlah 1.150 juta ringgit. Pada majlis berasingan, Datuk Lee berkata projek kecil luar bandar di Dun Senadin terus diberi perhatian bagi membolehkan sebarang program dan aktiviti khususnya melibatkan program kerajaan supaya dapat diperkasa dan dilaksanakan dengan baik. Menjelang pembukaan secara berperingkat sesi persekolahan secara bersemuka mulai esok, kebanyakan pelajar tingkatan 4 dan 5 sekolah menengah di bahagian Sri Aman telah selesai melengkapkan dos kedua suntikan vaksin COVID-19. Berdasarkan rekod, bahagian Sri Aman mempunyai lebih 2,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 melibatkan 7 buah sekolah menengah dan program pemberian dos kedua vaksin kepada pelajar terbabit telah berlangsung sepanjang minggu ini di beberapa buah pusat pemberian vaksin PPV. Di PPV Dewan Suara Sri Aman hari ini, suasana kelihatan meriah dengan kehadiran lebih 200 penerima vaksin. Walaupun hari ini dihaskan untuk remaja berusia 16 dan 14 tahun yang bersekolah di luar kawasan Sri Aman, namun terdapat juga segelintir penerima dari kalangan warga emas dan individu dewasa yang tidak berkesempatan untuk menerima vaksin sebelum ini. Ibu bapa serta pelajar yang ditemui bersyukur serta lega sebaik saja selesai melengkapkan dos kedua suntikan vaksin. Malah ada yang menganggap kad vaksin sama pentingnya dengan kad pengenalan diri yang perlu dibawa ke mana-mana. PKP tu dah COVID-19 tu kan biar semua dalam PDP anak. Nah, susah hati juga lah. Takut anak-anak dah lupa lah untuk ingat apa yang belajar dalam kelas kelak. Tapi harap semuanya okey lah. Lepas tu vaksin tu sikit manah lah bak kami.
Pertama, jaga pengeraya. Kedua, bakal kita ikat berjalan pun nyamai ikat makai ke pasar nak masuk bedau dia masuk kedai dia tu. Nanti dia nak ikat vaksin, dia nak boleh masuk kedai ya seorang. Mesti tahu gini nak ingat duit punya kurang. Vaksinnya dulu ditanya ke sidak ya. Boleh bertemu dengan kawan. Lepas tu boleh masuk sekolah balik. Lepas tu dapat meneruskan pelajaran. Perasaan saya gembira sebab dapat kembali ke sekolah, dapat dine in bersama family, bersama kawan. Di Kuching, seorang pegawai bomba nyaris lemas selepas bot yang dinaikinya di Sungai Sarawak terbalik pagi semalam. Pegawai bomba terbabit Henry Ardi Mansyah dikatakan tercampak dari bot semasa pusingan mengejut dilakukan. Bagaimanapun, beliau berjaya diselamatkan kurang dari 5 minit oleh pasukan bomba yang melakukan rondaan di kawasan sekitar. Itu merupakan simulasi latihan persiapan pihak bomba dalam menghadapi musim monsun timur laut pada bulan ini. Latihan simulasi dan persiapan aset bomba melibatkan 7 bot bomba dengan kekuatan lebih 50 anggota dan pegawai. Dalam pada itu, orang awam terus diingat patuh akan arahan berpindah sekiranya kawasan kediaman dinaiki air semasa musim monsun timur laut ini. Pengarah Bomba dan Penyelamat Sarawak Khairuddin Rahman berkata, kegagalan berbuat demikian hanya menyukarkan operasi penyelamatan. Tunggu dulu. Lalas bila dah sampai ke atap baru nak menjerit minta tolong. Jadi kemungkinan aset kita tidak boleh berada di lokasi dan kelewatan ini boleh menyebabkan rungutan ataupun ketidakpuasan mereka lah. Ini yang kita nak cuba elakkan. Oleh itu, semua pihak harus bekerjasama dalam menyampaikan maklumat terkini mengenai status kenaikan paras air di kawasan kediaman masing-masing. Khairuddin menjelaskan perkara itu kepada pemberita selepas mengadakan simulasi persiapan banjir dan kesiapsiagaan aset di air berdekatan tebingan Kuching. Dalam simulasi itu, pengamal media turut dibawa menyusuri Sungai Sarawak bagi menyaksikan kemampuan aset bomba dalam menghadapi musim tengkujuh. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Tun Julia di Angkasa Puri. Silakan.